Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fid dharain amin. Kemudian aku sebut yang engkau berkata padanya, kemudian aku sebut nafas yang engkau berkata padanya dengan sia-sia barang yang ada memberi mudarat akan engkau. Jikalau engkau berkata astaghfirullahalazim, maka terkadang muafakat bagimu daripada pada saat yang mustajab diampunkan Allah Ta'ala bagimu. Maka sesungguhnya nafas yang kita lalui tiap-tiap hari, dengan kita berkata-kata, kita bercakap-cakap, apatah lagi kalau kita bercakap itu perkara yang sia-sia, maka ia memberi mudarat kepada agama kita, memberi mudarat kepada ibadat kita. Jadi dengan kata-kata yang sia-sia. Jadi bagi orang yang soleh, dia sentiasa menjaga perkataannya agar memberi manfaat dan tidak mahu bercakap perkara yang sia-sia, hatta kepada perkara yang diharuskan sekalipun. Maka ia sentiasa menjaga kata-katanya, lebih-lebih lagi menjaga kata-katanya yang boleh membawa kepada dosa seperti mengumpat, seperti memfitnah, seperti mengadu domba ataupun menjadi batu api dan sebagainya. Ini semua perkara yang boleh membawa kepada dosa. Ia bukan sahaja memberi dosa kepada lidah kita, tetapi memberi kesan kepada amal ibadat yang kita lakukan. Akibat daripada itu, apabila seseorang itu tidak mampu menjaga lidahnya, maka menyebabkan amal ibadatnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Walaupun dia seorang yang banyak melakukan ibadat, sama ada sembahyang malam ataupun sembahyang malam ataupun membaca Al-Quran banyak-banyak, tetapi dia adalah manusia yang tidak mampu menjaga lidah, menyebabkan amal ibadatnya sia-sia. Itulah yang dikatakan mudarat akan dirinya. Dan boleh jadi juga dengan tersalah kata, dengan tersalah cakap, memberi mudarat, akan mendapat binasa. Tubuh badan kita, kerana kita tersalah cakap, menyebabkan orang akan memukul kita sebagai contoh, maka ia juga memberi mudarat kepada kita. Maka hendaklah kita banyak meminta ampun kepada Allah. Ucapkanlah astaghfirullahalazim, aku memohon ampun dengan Allah Ta'ala yang Maha Agung. Minta Allah Ta'ala ampunkan dosa kita, dosa dari segi lidah kita yang kita tidak mampu menjaganya. Lalulah kalau kita benar-benar beristighfar, minta ampun kepada Allah, dan bertepatan dengan apa yang kita sebut itu adalah waktu mustajab. Di antara waktu mustajab meminta ampun adalah pada waktu sahur, yakni sebelum daripada subuh. Wa bi ashari yastaghfirun, pada waktu sahur mereka itu meminta ampun kepada Allah. Jadi minta ampun ni, beristighfar kepada Allah yang paling afdal adalah waktu sebelum daripada subuh. Memperbanyakkan kita meminta ampun, beristighfar kepada Allah. Dan selain daripada itu, minta ampunlah kita selepas daripada sembahyang. Lepas daripada sembahyang, kita disuruh menyebut astaghfirullahalazim paling kurang sekali ataupun 3 kali, dan boleh dibuat sebanyak-banyaknya. Beristighfar kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita beristighfar ni minta ampun dari segi dosa anggota kita, bukan saja mata, bukan saja telinga dan termasuk lidah. Jadi dikatakan bahawa dosa lidah inilah dosa yang besar. Apabila seorang itu terlalu banyak berkata-kata, kemudian perkataan ialah perkataan yang sia-sia, maka banyaklah ia melakukan kesalahan. Bila banyak melakukan kesalahan, maka banyaklah dosa. Apabila banyak dosa, maka nerakalah yang layak baginya. Jadi di antara penghalang ibadat itu diterima, di antara penghalang yang menyebabkan ia ini dimasukkan ke dalam api neraka adalah apabila seseorang itu tidak mampu menjaga lidah. Maka orang yang hebat, orang yang betul-betul dekat dengan Allah, orang yang bertakwa adalah orang yang mampu menjaga anggotanya. Kita melihat orang yang bertakwa itu, orang yang soleh itu, orang yang banyak ibadat, sembahyang dan sebagainya, tapi dari segi kacamata Allah Ta'ala adalah orang yang mampu menjaga anggotanya. Sama ada anggota mata, anggota telinga, anggota lidah, tangan, kaki dan sebagainya,
kalau dia mampu menjaganya, dia adalah orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak dapat ridha, mesti kita kena banyak minta ampun. Kerana kita tidak dapat nafikan bahawa kita adalah manusia yang banyak menggunakan lidah pada jalan yang tidak dibenarkan oleh syarak. Atau kalau kita ikutkan hari ini, amat sedikit kita bercakap tentang agama, amat sedikit kita bercakap mengenai perkara yang berkaitan dengan akhirat sebagai contoh. Akhirnya kita banyak lalai kepada Allah Ta'ala. Maka inilah dosa lidah yang memberi bahaya kepada kita. Maka banyaklah istighfar kepada Allah. Walaupun kita bercakap perkara yang baik, kita tidak berkata pada orang, kita tidak mengupah orang, tetapi perkara itu perkara yang diharuskan, maka digalakkan selepas kita bercakap, maka hendaklah kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka apabila tiba saja waktu yang dimustajabkan, di antaranya lepas daripada sembahyang, tiap kali lepas sembahyang, maka banyak-banyaklah minta doa kepada Allah Taala. Yang ketiga, selepas saja kita melakukan kesalahan, selepas kita melakukan kesalahan, kesilapan, terus kita istighfar kepada Allah. Astaghfirullahalazim. Moga-moga Allah Ta'ala mengampunkan dosa kita, yakni dosa yang banyak daripada disebabkan dengan lidah-lidah kita. Maka disebut bahawa orang-orang yang tidak menggunakan lidah pada jalan yang dibenarkan oleh syarak, maka di negeri akhirat nanti, maka lidahnya akan dipotong dengan guntingan daripada api neraka. Wal'iyadzubillahi min zalik. Maka kita minta mohon jauh daripada Allah Subhanahu wa ta'ala daripada azab tersebut. Maka layaklah kalau kita tersalah cakap, kita banyak istighfar. Ada seorang yang salah, dia ini berjalan, lidahnya sentiasa berzikir, sentiasa ingat kepada Allah. Tiba-tiba dia telah melihat satu bangunan yang cukup indah, cukup cantik. Lalu pun dia berkata, siapakah yang membina bangunan ini? Bilakah bangunan ini dibina? Alangkah cantiknya bangunan ini. Lalu dia tersedar, lalu dia pun beristighfar, alangkah sia-sianya perkataan aku. Lalu dia menangis. Dia pun berkata, aku akan berpuasa selama setahun disebabkan kesilapan aku bercakap perkara yang sia-sia. Maka inilah orang-orang yang saleh. Bahkan di zaman Nabi sendiri pun ada seorang yang dia ini mati syahid. Dia ini berperang berjihad pada jalan Allah, lalu mati syahid, lalu mati. Lalulah orang pun berkata, untungnya dia ni sudah mati, nanti akan dimasukkan dalam syurga. Lalu orang memuji-muji dia, dia ni orang bagus, orang ni untung. Nabi kata belum tentu, kerana mungkin dia telah menggunakan lidahnya kepada perkara yang sia-sia. Sebab itulah kalau kita renung diri kita balik, cukup banyak kita ini bercakap perkara yang sia-sia, perkara yang sia-sia. Dan begitu juga kita cukup banyak bercakap perkara-perkara yang boleh membawa kepada dosa. Maka dengan amal ibadat kita yang sedikit, dengan maksiat kita yang banyak ini, macam mana kita nak menghadapi kematian atau nak berjumpa dengan Allah Ta'ala? Tidak ada jalan lain kecuali bertaubat kepada Allah. Kemudian marilah kita sama-sama menjaga lidah kita. Mula benarlah pepatah Melayu kata, kerana mulut sata binasa, kerana mulut badan binasa. Jadi nak beritahu, kerana tidak dapat lidah, kita disuruh agar menjaga lidah kita. Dan Allah Ta'ala memberi lidah kita untuk bercakap perkara yang baik-baik. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Sesiapa yang beriman dengan Allah Subhanahu wa taala dan juga hari akhirat, maka hendaklah dia bercakap banyak tentang kebaikan. Hendaklah dia bercakap perkara yang baik. Kalau nak bercakap banyak pun, cakap perkara yang baik-baik. Dan kalau dia tidak mampu ataupun dia diam sahaja, kata Rasulullah SAW, maka lidah diberi untuk bercakap perkara yang baik-baik. Dan lidah ini hendaklah digunakan dengan memuji Allah, hendaklah digunakan untuk memuji baginda Rasulullah SAW, dan digunakan lidah ini dalam keadaan menyuruh manusia melakukan kebaikan dan mencegah manusia melakukan kemungkaran, yakni kejahatan.
maka tidak dapat tidak sesiapa yang pandai menggunakan lidah ataupun mampu menjaga lidah, dia adalah orang yang beruntung walaupun ibadatnya tidak banyak. Tetapi kalau orang itu tidak mampu menjaga lidah dan dia tidak menahan lidahnya dari kata berkata yang sia-sia, maka dia adalah orang yang rugi walau ibadatnya banyak. Maka tidak dapat tidak minta ampunlah kita dengan Allah Ta'ala. Moga-moga Allah Ta'ala mengampunkan kita. Maka laba kepada harta. Laba kepada harta ni maknanya satu keuntungan. Untung bagi siapa? Bagi orang yang menahan lidahnya dari kata perkata yang sia-sia, dan orang yang meminta ampun daripada Allah dengan sebab mengatakan perkara yang sia-sia, lalulah Allah Ta'ala mengampunkan dia adalah orang yang beruntung. Apabila Allah Ta'ala mengampunkan dia, kemudian daripada itu, maka hendaklah menjaga lidah. Sehingga kan ada ulama-ulama dahulu dia berpasal duduk beruzlah, mengasihkan diri kerana semata-mata ingin menjaga lidah. Kerana dibimbari apabila mendengar orang-orang lain bercakap perkara yang tidak elok, nanti dia pun sama-sama bercakap. Akhirnya dia mengasingkan diri, menjauhkan diri. Dan ada di kalangan mereka yang diam, tidak bercakap. Dan Al-Hatib Al-Asab itu dikenali dengan orang yang peka, orang yang bisu. Sedangkan dia tidak peka dan dia tidak bisu, kerana dia ini tidak mahu bercakap. Tidak mahu bercakap, dan juga dengan arti kata terlalu menjaga lidahnya agar terselamat dia daripada perkara yang membawa kepada dosa. Jadi dengan sebab amalan kita, dengan sebab lidah, amalan kita ini tidak diterima oleh Allah. Dengan sebab lidah kita terhalang untuk memasuki syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan sebab lidah jugalah banyak manusia terhumban ke dalam api neraka. Wal-iyazubillah min zalik. Maka jagalah lidah, kerana lidah ini adalah satu perkara atau satu nikmat yang besar yang Allah Ta'ala berikan kita. Dengan lidah jugalah orang itu menggunakan pada jalan baik akan mendapat kebaikan, dan dengan lidah orang menggunakan pada jalan yang buruk akan mendapat kecelakaan. Maka untunglah orang yang menjaga akan lidahnya. Baik, maka dia kata, engkau katalah la ilaha illallah. Maka lidah itu sebenarnya disuruh berkata la ilaha illallah. Jangan kita yang Allah Ta'ala beri lidah sampai tidak mahu berzikir kepada Allah. Jangan kita memandang zikir ini perkara yang ringan-ringan. Tidak. Lidah ini, kata Imam Ghazali, diberi untuk menyebut kalimah la ilaha illallah. La ilaha illallah ini sentiasa disebut sebenarnya, supaya lidah kita ini sentiasa menyebut nama Allah Ta'ala, sentiasa berzikir kepada Allah Ta'ala. Sehingga kan Nabi berdoa kepada Allah agar Allah Ta'ala memberi lidah yang basah dengan zikirlah, dengan menyebut nama Allah. Maka tidak dapat tidak, sebutlah la ilaha illallah Ta'ala sebanyak-banyaknya. Bahkan disebut dalam hadis mengatakan, hendaklah kamu memperbaharui tauhid kamu dengan kalimah la ilaha illallah. Kenapa disuruh kita memperbaharui tauhid kita? Sebab kita kadang-kadang duduk dalam syirik dalam keadaan kita tidak sedar. Hari ini duduk dalam syirik kepada Allah dalam keadaan kita tidak sedar. Seperti kita melakukan ibadat sembahyang, lalu kita berpegang dengan kudrat kita, kita boleh sembahyang, maka kita lupa akan kudrat Allah. Maka ini merupakan syirik kepada Allah Ta'ala. Maka sebutlah la ilaha illallah agar memperbaharui akidah kita, memperbaharui syahadah kita. Dan lidah memang disuruh kita menyebut la ilaha illallah. Berat sungguh lidah kita nak menyebut la ilaha illallah. Dosa apakah kita yang menyebabkan berat kita nak sebut la ilaha illallah? Sedangkan ia adalah kalimah yang ringan sahaja, tak berat timbangannya di negeri akhirat. Tetapi kalimah yang ringan disebut ini menjadi berat, disebabkan kerana selama ini lidah kita telah diberati dengan perkataan yang sia-sia ataupun perkataan yang membawa kepada dosa. Maka disuruh oleh Imam Al-Ghazali agar sentiasa menyebut kalimah la ilaha illallah, dan kalimah inilah yang membawa kepada kematian kita. Kalaulah siapa yang mati diakhiri dengan kalimah la ilaha illallah, man akhirul kalam la ilaha illallah dakhalal jannah. Sesiapa yang akhir kalamnya, akhir percakapannya
akhir tutur katanya dengan kalimah la ilaha illallah, nescaya dia akan dimasukkan di dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Maka sebutlah la ilaha illallah, maka adalah bagimu daripada pahala, maka kamu akan mendapat pahala daripada Allah taala. Maknanya lidah yang menyebut nama Allah dapat pahala, lidah yang menyebut perkara-perkara yang mungkar mendapat dosa. Dan pertaruhan yang tiada meliputi dengan dia waham. Waham ni keraguan. Wahammu, atau engkau berkata as'alullah al-afwa, as'alullah al-afwa wal afiyata. Maknanya maka inilah tempat kita kita menyebut nama Allah Taala ini sebagai simpanan. Pertaruhan ni simpanan kita nanti dekat negeri akhirat nanti, dengan kita memperbanyakkan kalimah la ilaha illallah. Ada seorang hamba Allah Taala ini, dia ini orang yang banyak melakukan dosa. Lalu apabila dibangkitkan di hadapan Allah Taala, lalu dilihatkan amalannya dengan diberi surah amalan. Tapi apabila diberi surah amalan, maka surah amalan itu dilihatnya banyak daripada dosa-dosa besar. Bila tengok surah amalan, dia terdiri daripada dosa-dosa besar. Lalu dia pun bersedih. Lalulah dia merasa sangat takut, dan dia menyangka bahawa dia ini akan dicampakkan ke dalam api neraka kerana terlalu banyak maksiat yang ia telah lakukan. Lalulah dalam keadaan yang sangat berduka cita ini, dalam keadaan sangat takut ini, lalulah Allah Ta'ala yang maha pengasih penyayang ini memberi rahmat kepada hamba ini. Malaikat melihat amalannya yang banyak itu, lalu ingin mencampakkan ia ke dalam neraka. Lalu Allah Ta'ala berkata kepada malaikat, wahai malaikatku, nanti dahulu maka dalam engkau memberi secebik kertas ini kepada hamba. Lalu diberi secebik kertas kepada hamba yang banyak dosa tadi. Kertas itu hanya kecil saja. Kalau digenggam tangannya sudah ada di dalam genggaman kertas tadi. Lalulah dia pun bertanya, apakah kelebihannya kalau dibandingkan dengan surat, dengan amalan maksiat yang telah dilakukan, dengan dosa. Kalau ditimbang amalan maksiat dia dengan pahala dia, nescaya banyak maksiat dia, banyak dosa dia. Lalulah disuruh membuka apakah yang ada di dalam kertas tersebut. Lalu apabila dibuka di dalam kertas tersebut, di dalam kertas itu hanya tercatat kalimah la ilaha illallah. Bila tercatat kalimah la ilaha illallah ini, dia pun berkata apa kelebihannya dengan kalimah yang kecil ini, yang sedikit ini, dengan dibandingkan dengan dosanya yang besar, yang banyak. Lalu disuruh timbang. Apabila disuruh timbang, lalulah beratlah amalan kebaikan apabila diletaknya kalimah la ilaha illallah di satu neraca, di satu timbangan, dan timbangan yang satu lagi ni yang banyak-banyak maksiat ini akhirnya tercampak, tataran dikira ringan beratnya kalimah la ilaha illallah. Maka demikianlah yang kita disuruh menyebut kalimah la ilaha illallah, yang demikianlah lidah kita diciptakan untuk menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Maka manusia amat malanglah kalau berat lidahnya untuk menyebut kalimah la ilaha illallah dan mohonlah kepada Allah agar kita termasuk di kalangan orang yang ringan menyebut kalimah la ilaha illallah. Maka ataupun kalau kamu tidak menyebut la ilaha illallah, maka sebutlah as'alullah al-afwa wal afiyah, ataupun dengan mudah lagi astaghfirullahalazim. Maka terkadang muafakat itu. As'alullah ni maknanya as'alullah, aku memohon kepada Allah. Al-afwa, kemaafan, aku memohon kepada Allah kemaafan, wal afiyah, dan juga kesihatan. Minta pada Allah biar Allah Ta'ala memaafkan kita. Dan di dalam waktu yang sama juga kita minta Allah Ta'ala sihatkan kita. Tujuan apa kita minta Allah Ta'ala sihatkan kita? Tujuan untuk kita melakukan amal ibadat kepada Allah Ta'ala. Masa sehat inilah buatlah amal ibadat banyak-banyak. Masa sehat ini gunakan masa pada jalan yang baik-baik agar kita tidak termasuk di kalangan orang yang rugi, orang yang sia-sia. Maka banyaklah sebut astagfirullah, as'alullah al-afwa wal afiyah. Mungkin berat kita nak sebut, ataupun boleh ditukar dengan astaghfirullahalazim.
Sebut banyak-banyak. Maknanya ada seorang syekh itu dia kata, kalau kamu payah menyebut la ilaha illallah, maka bawalah tasbih ke mana-mana. Bawa saja pun dapat tasbih ke mana-mana. Nanti kamu pegang tasbih, lalu kamu ingat Allah. Maka sebutlah nama Allah Ta'ala sentiasa. Maka terkadang muafakat elok, tilik, maka kebetulan ataupun terkadang masa kita cakap tu memang bertepatan. Bertepatan elok, iaitu bertepatan elok waktu yang dimustajabkan doa. Elok apa tu? Elok di waktu yang dimustajabkan doa. Apabila kita menyebut, memohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka dimustajabkan dia oleh Allah Ta'ala akan doamu, maka Allah Ta'ala mustajabkan. Satu lagi, waktu bila? Waktu lepas waktu hari Jumaat. Hari Jumaat ni ada satu waktu, siapa yang berdoa akan mustajab doanya. Ada ulama khilaf, ada kata selepas subuh Jumaat, ada kata sebelum sembahyang Jumaat, ada kata selepas sembahyang Jumaat. Maknanya satu waktu yang atau satu ketika yang kalau kita doa apa saja, Allah Ta'ala akan makbulkan doa kita. Maka berdoalah kita kepada Allah. Yang paling utama kita doa apa? Yang paling utama kita doa Allah Ta'ala beri keampunan kepada kita. Minta Allah Ta'ala ampunkan dosa kita. Bila Allah Ta'ala ampunkan dosa kita, kita akan jadi orang yang dikasihi oleh Allah. Sesiapa yang dikasihi oleh Allah, apa saja yang dia mahu, nanti Allah Ta'ala akan tunaikan dia. Maka dia kata, maka dimustajabkan, dimakbul, diterimakan dia oleh Allah Ta'ala akan doamu. Allah Ta'ala akan doa kamu. Menunjukkan bahawa kalau kita nak banyak berdoa, banyakkan istighfar kepada Allah. Ini satu, maknanya satu jalan sebenarnya. Kadang-kadang kita tertanya-tanya, kita sudah berdoa banyak, dah lama dah berdoa. Jadi perlu diperbaiki. Sebelum kita nak berdoa, kita kena banyak istighfar kepada Allah. Jangan kita berdoa dalam membawa dosa. Maka kita berdoa dalam keadaan kita mengaku kita berdosa. Allah Ta'ala kasih kepada orang yang buat dosa, lalu dia sedar dia berdosa dan dia mengaku dia berdosa dan dia minta ampun dengan Allah Ta'ala akan dosanya. Allah Ta'ala kasih kepada hamba dia ini. Tetapi Allah Ta'ala tidak kasih kepada hamba yang dia melakukan dosa, lalu dia tidak menyedari ataupun tidak mengakui akan dosanya, tetapi dia meminta kepada Allah Ta'ala sesuatu. Jadi kita sebab itulah kena banyak istighfar. Kalau kita nak sembahyang hajat, istighfar banyak-banyak dulu kepada Allah Ta'ala. Lepas beristighfar, lalulah kita berdoalah kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka lepas kita minta ampun kepada Allah, lalu kita pun memohonlah kepada Allah Ta'ala dengan apa sahaja doa, dan Allah Ta'ala Maha menerima doa hamba-Nya. Maka lepas engkau daripada bala dunia dan juga akhirat, dan kamu akan diselamatkan ataupun dibebaskan daripada bala semasa berada di dunia, dan begitu juga di negeri akhirat. Ini bagi siapa? Bagi orang yang banyak istighfar lah selepas bala. Lepas bala. Sebab itu bala-bala yang berlaku di atas muka dunia boleh jadi disebabkan dosa-dosa kita. Ya, memang kadang-kadang Allah Ta'ala beri ujian dengan kepada kita, dengan sebab dosa-dosa yang telah kita lakukan. Dosa-dosa yang telah kita lakukan, ataupun kadang-kadang Allah Ta'ala sengaja menguji kita walaupun dalam keadaan kita melakukan ibadat. Tetapi bolehnya orang yang macam kita ini mungkin boleh jadi dengan sebab dosa-dosa yang telah kita lakukan. Jadi bila kita banyak melakukan dosa, nanti Allah Ta'ala nak hapuskan dosa kita dengan diberi musibah. Maka diberi musibah itu dengan tujuan biar kita bersabar. Maka bila kita bersabar dengan musibah tadi, maka Allah Ta'ala akan ampunkanlah dosa-dosa kita. Maka tidak dapat tidak, orang yang banyak istighfar ini, dia akan dibebaskan daripada bala Allah Ta'ala di dunia dan juga di negeri akhirat. Banyak istighfar kepada Allah Ta'ala. Apabila ditimpa musibah, minta ampun pada Allah Ta'ala. Minta ampun kepada Allah Ta'ala. Sebab Allah Ta'ala sebut dah, apa-apa yang berlaku ini sebenarnya daripada kamu sendiri juga, daripada kita juga sendiri, dengan sebab dosa-dosa yang telah kita lakukan. Maka sesiapa yang banyak beristighfar kepada Allah, maka akan diselamatkan dia daripada bala dunia dan juga bala di negeri akhirat. Di negeri akhirat lagi berat, huru-hara yang sangat takut kita.
yang mana kita akan dihitung di hadapan Allah Ta'ala. Lebih-lebih lagi apabila api neraka menyala di hadapan mata kita, maka ketika itu manusia berada di dalam ketakutan. Kita tidak boleh lagi mengharapkan sesiapa. Mengharapkan suami akan lari daripada kita. Mengharapkan anak akan lari daripada kita. Mana kawan-kawan kita yang rapat disebut dalam Al-Quran, kawan yang rapat itulah musuh kamu di negeri akhirat. Musuh kamu dekat negeri akhirat, kawan-kawan yang rapat. Kadang-kadang di atas muka dunia pun, kawan yang rapat pun harapkan pagar balik. Kadang-kadang kita harapkan kawan-kawan kita pun, kawan-kawan kita lari daripada kita. Kalau atas muka dunia pun begitu, lebih-lebih lagi lah dekat negeri akhirat telah. Maka banyakkan istighfar kepada Allah Ta'ala. Kalau kita ditimpa musibah, kita banyak istighfar. Allah Ta'ala uji musibah kepada kita. Lalu kita malam-malam kita kena renung. Aku ini banyak dosa, ya Allah, ampunkanlah dosaku, ya Allah. Mana sesungguhnya sesuatu apa yang berlaku itu boleh jadi dengan sebab dosa-dosa yang telah kita lakukan. Jangan memandang kepada orang lain. Kita pandang pada orang lain ni, kita lupa diri kita. Sedangkan kita adalah hamba yang banyak melakukan dosa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan tiada ada daripada kerugian yang amat besar. Dia tidak rugi. Dia tidak rugi kalau dia ini orang yang banyak istighfar. Maka siapakah orang yang untung dekat negeri akhirat? Dekat negeri akhirat, orang yang beruntung yang pertama orang yang banyak selawat ke Nabi. Orang yang banyak selawat ke Nabi itu orang paling untung sebenarnya. Yang kedua, orang yang banyak sebut la ilaha illallah, berzikir kepada Allah Ta'ala. Dan yang ketiga, orang yang banyak astaghfirullahalazim. Yang keempat, orang yang banyak bertasbih kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka orang-orang yang banyak menyebut nama Allah, yang digunakan lidahnya pada berzikir, mengingati Allah, ini orang yang untung. Hatta orang-orang yang macam ini, kalau dia banyak selawat kepada Nabi, dia banyak selawat kepada Nabi, amal ibadahnya tidak banyak, tetapi dia ini ditimbang amalan yang berat, amalan yang banyak. Orang yang untung adalah orang yang sentiasa gunakan lidahnya dalam keadaan berzikir, berselawat, bertasbih, bertahmid dan sebagainya. Inilah orang yang untung dan dia tidak rugi. Dia ada daripada kerugian yang amat besar dan rugi yang berpanjangan, dan dia tidak mendapat kerugian yang berpanjangan, bahawa luput akan dirimu tiap-tiap faedah yang mulia-mulia ini. Maknanya dengan arti kata, kita jangan meluputkan waktu kita, diri kita dengan faedah yang baik ini. Mendapat faedah pun kali dah lah pada jalan yang baik. Jadi kita tukarlah, daripada kita banyak cakap sia-sia, balik baca Quran. Baca Quran sikit, tak boleh banyak sikit, tak apa. Mula daripada 40 ayat, satu muka, esok jadi satu helai, lusa jadi satu helai setengah. Cuba menghabiskan. Kemudian berjinak-jinak sikit dengan lidah kita. Kalau boleh pegang tasbih, sikit-sikit. Boleh 100 hari pun tak apa. Asalkan biar ada lidah kita menyebut nama Allah Ta'ala, maka ini orang yang telah menggunakan lidahnya pada jalan Allah Ta'ala. Ini bahawa orang yang bersyukur. Orang yang bersyukur ni dengan arti kata, nikmat yang Allah Ta'ala beri pada dia, dia guna pada jalan baik. Itulah dia, orang yang bersyukur kepada Allah. Dan engkau jadikan dirimu dan waktumu di dalam sia-sia, yakni jangan engkau jadikan. Maknanya jangan engkau luput, dan jangan engkau jadikan dirimu dan waktumu dalam sia-sia. Ini dalam bahasa Arab ni. Kalau kita ambil dalam bahasa Arab ni, dia ada perkataan jangan. Bahasa Melayu tu dia tidak ulang-ulangkan lagi. Maknanya, maka jangan kamu jadikan diri kamu dalam waktu yang sia-sia. Memanglah kita ni banyak tunggu habis masa sia-sia. Sedangkan Nabi SAW bersabda, min husni islami mar'i tawkuhu ma la ya'ni. Daripada keelokan orang Islam itu, dia ini meninggalkan perkara yang sia-sia. Sama ada sia-sia itu dari segi perbuatan, begitu juga sia-sia dari segi perkataan. Kamu nak tengok orang Islam yang baik, kata Nabi, orang Islam yang baik, dia tidak bercakap perkara yang sia-sia dan dia tidak buat perkara yang sia-sia. Maka dia kata di sini, jangan kamu rugikan waktu kamu. Berkata Imam Al-Ghazali di dalam kitab Ayyuhal Walad, dia kata kalau orang itu berumur 40 tahun,
kebaikan dia sedikit, kejahatan dia banyak, sebenarnya namanya dia telah ditempah oleh api neraka. Maknanya, kecuali dia bertaubat kepada Allah. Bila dia bertaubat kepada Allah, dia memperbanyakkan amal ibadat kepada Allah Ta'ala. Biarlah kebaikan itu dapat menampung kejahatan, ataupun kebaikan itu dapat menghilangkan kejahatan. Innal hasanat yuzhibna sayyi'at. Sesungguhnya kebaikan itu akan menghapuskan kejahatan. Jadi kita kena tampung balik. Tampung balik dengan apa? Dengan kebaikan-kebaikan yang banyak kita lakukan. Tetapi manusia kadang-kadang kebaikan yang banyak itu dihilangkan dengan lidah. Dengan dosa lidah itu, dia jadi hilang pahala-pahala yang dia telah lakukan. Dengan sebab apa? Dengan sebab banyak sebab. Dengan sebab dia ini menghina orang, mengumpat orang dan sebagainya, akhir sekali membawa kepada amal ibadat yang rosak. Maka katanya di sini, dan lebih-lebih sekurang-kurangnya barang yang melazimkan dikau melazimkan dikau padanya cerca. Jadi ingatlah, lebih-lebih lagi kamu kena ingat tadi kamu akan cerca dan juga hisab dan pemalu dan habas pada hari kiamat. Lebih-lebih lagi sekurang-kurangnya hendaklah kamu melazimkan, iaitu memistikan, ataupun hendaklah kamu sentiasa melazimkan mengingati akan mendapat penghinaan di negeri akhirat. Dan kamu kena ingat akan dihisap amalan kamu, apa yang kamu kata. Habis Allah Ta'ala hisap tadi. Yang keluar daripada lidah kita. Ma yalfazu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Maknanya tidak ada apa yang keluar daripada lidah kamu kecuali di sisi kamu ada raqib dan atid, dia tulis. Tak ada tinggal satu patah perkataan pun. Sebagaimana hari ini, kalau orang pasal tape hari ini, baik CD ke, baik tape ke, apa yang kita cakap ini nanti bila dimainkan semula, tidak ada tinggal satu patah perkataan. Ini yang Allah Ta'ala tunjuk alat-alat di atas muka dunia. Kita pasal tape hari ini, sama ada gambar ke tidak ada gambar, kemudian kita pasang balik. Habis kita rakam, kita pasang balik, tidak ada satu perkataan pun yang tinggal. Itu alat yang Allah Ta'ala tunjuk atas muka dunia. Maka dekat negeri akhirat telah habis. Hatta apa yang kita cakap dalam hati pun Allah Ta'ala boleh bentang segala-galanya. Maka dalam keadaan macam itu, dia kata nanti akan dihisap amalan-amalan kamu, termasuk dengan perkataan-perkataan kamu akan dihisap. Apa yang kamu kata, boleh jadi kamu kata pada orang itu tidak tahu di atas muka dunia. Nanti dekat negeri akhirat nanti dia akan tahu juga. Jangan kamu sembunyikan. Allah Ta'ala akan nanti Allah Ta'ala akan tanya satu persatu. Lidah kita yang banyak dusta ini, lidah kita yang banyak menggunakan kepada perkara yang sia-sia, dan juga mendapat malu nanti dekat negeri akhirat. Mendapat malu dan juga habas. Habas ini akan dipenjara ataupun akan dikurung pada hari kiamat. Maknanya, dan sebenarnya telah eloklah yang berkata sekira syair katanya. Jadi begini maknanya, kalau kamu nak bercakap perkara yang sia-sia, sekurang-kurangnya kamu kena ingat kepada akhirat nanti. Sekurang-kurangnya. Jadi kita nak cakap perkara yang sia-sia ni, yang pertama kita kena ingat ibadat kita. Kita kena ingat ibadat kita. Baik, sekarang ini kita boleh bercakap perkara yang sia-sia, tapi bagaimana dengan amal ibadat kita? Lepas tu kita kena sayang amal ibadat kita. Amal ibadat kita boleh rosak dengan lidah kita. Kemudian kita kena ingat nanti dekat negeri akhirat aku macam mana keadaan ni. Kemudian kita kena ingat Allah Ta'ala nak beri pahala pada kita, tapi bila kita gunakan pada perkara yang sia-sia, akhir sekali bukan kita dapat pahala, dapat dosa pun. Menyebabkan dengan lidah orang itu akan diazabkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Inilah yang perlu kita jaga. Zaman Nabi sendiri pun, seorang wanita yang dikatakan solehah pun, sembahyang malam banyak dan sebagainya, lalulah dia tetap menjadi ahli neraka kerana tidak mampu menjaga lidah. Ada seorang lelaki yang soleh, dia ini tidur malam. Bila dia tidur malam, lalu dia tidak bangun sembahyang tahajud.
Yang ghalibnya dia bangun mayat tahajud. Lalu isterinya marah. Isterinya marah, kata dia, kenapa kamu tidak sembahyang tahajud? Isterinya marah. Maknanya marah pada suami tak mayat tahajud. Ada isteri marah suami mayat tahajud. Marilah tidur sini, dia suruh. Maknanya suami bangun nak mayat tahajud. Jadi marah dia. Lalulah dia pun berkata, dia kata alhamdulillah, moga-moga pahala aku yang tidak aku bangun sembahyang tahajud itu aku dapat daripada orang-orang yang bangun tahajud pada malam itu, yang bangun tahajud pada malam-malam itu, lalulah dia mencela aku pagi-pagi. Lalulah dia mencela aku pagi-pagi, kata orang lelaki yang soleh. Alhamdulillah, orang semoga-moga ibadah aku yang aku tidak bangun malam itu aku dapati daripada orang-orang yang bangun tahajud malam-malam. Lepas dia bertahajud, lalu dia mencela aku, lalu aku pun mana bergembira padanya. Sehingga kan dikatakan orang-orang soleh apabila dia bangun pagi-pagi, tiba-tiba dia mendapati bahawa orang mencelanya, dia terus sujud syukur kepada Allah. Lalu orang tanya dia, kenapa kamu sujud syukur? Kan orang berkata kepadamu, dia kata, aku bersyukur kerana aku telah mendapat pahala ibadat yang aku tidak lakukan. Lalu dia pun bangun, dia kata, cari makanan, lalu hadiahkan kepada orang yang mengatakan kepada aku. Maknanya inilah yang kita kena faham. Pandangan ahli tasawuf tidak sama dengan pandangan ahli-ahli orang biasa. Mereka melihat kepada perkara-perkara yang membawa kepada kebaikan akhirat. Ini pun pernah berlaku. Kita bangun pagi dapat mesej, ada si Anu mencela ustaz. Maknanya kamu bangun pagi tu, lepas main subuh dapat mesej, malam tadi ada orang ni telah mencela ustaz. Jadi kita pun jawab alhamdulillah, moga-moga Allah Taala mengampunkan dosanya. Jadi nak beritahu, kita ini jangan gunakan lidah kepada perkara yang sia-sia. Lalu dikata di sini, tengok orang syair, orang yang bersyair, tawanlah olehmu akan 2 rakaat di dalam kelam malam. Ni bangunlah kamu 2 rakaat. Saya ni hanya boleh berkata saja. Bangunlah sembahyang malam, tapi tidak mampu sembahyang pada waktu malam. Maka bangun malam ini, kalau boleh bangun malam. Kalau tidak boleh bangun malam, sembahyang 2 rakaat sebelum tidur. Sebelum tidur, ataupun 3 rakaat sebelum pada tidur. Maknanya 3 rakaat itu sembahyang witir sebelum daripada tidur. Itu kalau rasa malam tu kita tidak mampu bangun. Tapi kalau boleh bangun. Sehingga kan dikatakan bahawa ahli-ahli ibadat pada waktu malam ini dikatakan, kalaulah gaji-gaji tahu betapa lazatnya, betapa nikmatnya kami beribadat pada waktu malam, nescaya gaji-gaji akan cemburu kepada kami. Katanya ahli-ahli ibadat yang sembahyang malam. Orang-orang yang soleh, dia menjadikan waktu malam itu malam dia waktunya bersama dengan kekasihnya, yakni Allah Subhanahu wa taala. Kita waktu malam, waktu yang kita sedap tidur, lebih-lebih lagi musim hujan macam ni. Maknanya maka tawarlah pada waktu malam, sembahyang malam. Itu masa duduk di pondok dulu, sebelum tidur memang kita ada amalkan sembahyang sunat taubat. Tapi oleh kerana kesibukan malam-malam, bila balik lewat malam, kadang-kadang balik lewat malam, kita kuliah itu lepas isyak habis tu kadang-kadang. Tapi bersembang-sembang dulu, banyak cakap sia-sia. Lepas bersembang-sembang pula, kadang ajak makan pula. Padahal masa lepas sembahyang tu, mari niat dah, malam ni nak baca kitab tajuk ni, malam ni sebelum tidur nak mengaji, malam ni nak berzikir dulu. Sampai masa tak berzikir dulu, nak berzikir, nak tidur malam insya-Allah lah. Malam sebelum subuh lah bangun, ganti hok kata nak berzikir tu. Tengok juga dah. Juga. Jadi nak beritahu, itulah kita banyak bercakap perkara yang sia-sia. Lalu kata orang yang soleh, kamu tawanlah malam kamu ni dengan sembahyang 2 rakaat. Sayanglah 2 rakaat kepada Allah. Ada satu orang penceramah di masa sahabat saya cerita, masa saya belajar di Yaman, ada sahabat cerita, dia kata ada seorang penceramah.
Dia ni berceramah banyak cerita-cerita ceramah. Lalu ramai orang. Tetapi lepas pada ceramahnya, orang dimakan-makan, orang pun ada, dia kata lain kali Syekh datang lagi di sini dan sebagainya. Dia pun tak kata apa-apa. Lalu dia balik, dia pun beritahu kepada anak buah dia. Dia kata, apa yang aku hari ini, majlis syarahat ini ramai, tetapi walaupun ramai tidak menggembirakan aku. Sebab apa tidak menggembirakan dia? Katanya sebab aku melihat orang kurang mengambil tumpuan. Dan aku rasa apa yang aku kata ini seolah-olah sia-sia. Aku tidak mahu orang itu mendengar aku ini sebagai tukang cerita, tetapi aku mahu orang mengambil apa yang aku kata. Lalulah dia pun sudah tidak semangat lagi lah dengan tempat itu, walaupun tempat itu ramai. Lama tu datang pula jemputan tempat yang sama, ajak dia pergi. Pada peringkat awalnya dia berat rasa nak pergi, tidak mahu pergi. Tapi katanya Syekh, sudah ramai orang menyebut-nyebut nama Syekh akan pergi menyampaikan kuliah di tempat ni. Lalu Syekh pun pergilah. Dia pun pergi, maka orang lagi ramai lagi. Tetapi dia rasakan begitu, orang masih lagi tidak mengambil perhatian. Kemudian selepas daripada dia balik daripada kuliah, dia pun dapat satu surat. Dalam surat itu menyatakan kepada Syekh, semenjak Syekh menyampaikan ilmu pada pertama kali di tempat kami, dan Syekh ada menyarankan kepada kami agar sembahyang 2 rakaat sebelum tidur, agar sembahyang sunat sebelum tidur, agar sembahyang sunat sebelum tidur, ataupun sebelum waktu subuh sembahyang sunat. Selepas daripada Syekh menyampaikan kuliah itu sampai sekarang, saya tidak meninggalkan. Saya kata, banyak aku menyampaikan kuliah, inilah yang menggembirakan aku. Maka katanya tawarlah 2 rakaat pada waktu malam. Ini bukan semua orang boleh buat. Siapa yang nak mencari jalan kepada Allah, nak melakukan amal ibadat kepada Allah, maka bangunlah setakat mana yang kita mampu. Tak boleh bangun malam pukul 3 pagi pun. Kalau boleh sebelum daripada tidur itu, ambil air sembahyang lalu sembahyang 2 rakaat. Sembahyang 2 rakaat dan munajatlah kepada Allah Ta'ala dan minta ampunlah dengan Allah Ta'ala. Untuk apa tu? Untuk siang-siang hari yang kita bangun pada waktu pagi itu sampai kepada malam itu, banyak benda-benda yang kita buat sia-sia itu, maka pada malam itu kita tutup untuk kita nak tidur balik itu dengan memohon ampun daripada Allah Ta'ala di atas dosa-dosa yang telah kita lakukan. Maknanya, lalu katanya, tawarlah kamu 2 rakaat di dalam kelam malam. Ini lebih merujuk kepada sembahyang malam ataupun sembahyang tahajud. Apabila ada engkau selesai lagi mustarihat. Mustarihat ni maknanya apabila kamu sudah selesai dan apabila kamu dalam keadaan rehat-rehat, ataupun santai-santai, tengok rehat-rehat. Tengok berehat-rehat tadi. Jadi sebelum daripada engkau nak tidur itu, sembahyanglah 2 rakaat. Daripada kita berehat-rehat. Jadi kadang habiskan masa sia-sia juga kita kadang-kadang. Selagi mana kita tidak mengantuk duduk di hadapan TV, selagi itu kita tak tidur. Maka kalau boleh kita ubahkan sedikit agar kita ni menggunakan pada jalan yang baik, seperti seperti kita berzikir sebelum pada tidur dan seumpamanya. Dan apabila ada mencita-cita engkau berkata pada sia-sia, apabila ada rasa nak bercakap perkara yang sia-sia, maka jadikan olehmu tempatnya itu tasbihan, iaitu tasbih. Jadilah kamu ni tempat kamu nak bercakap sia-sia, daripada kamu bercakap perkara yang sia-sia itu bertukar daripada bertasbih. Sebut nama Allah. Maknanya kita kena latih biar banyak sebut nama Allah. Ataupun boleh juga yang selama ini kita bercakap perkara yang sia-sia, kita bercakap perkara yang baik-baik, perkara agama. Boleh jadi kalau kita naik kenderaan daripada sini ke Kemaman sebagai contoh, biasa kita cakap je, tu benda cakap benda yang tak sia-sia. Kali ini kita tukar, dia cakap bab agama. Paling kurang pun kita ambil apa-apa yang kita belajar daripada ustaz-ustaz yang kita dengar, kita bincang sama-sama kita. Kita cakap perkara-perkara yang baik, ajak suami cakap benda agama, ajak isteri cakap benda agama.
Jadi dah bertukar daripada kita bercakap perkara yang sia-sia kepada bercakap perkara yang baik-baik. Inilah yang sepatutnya dilakukan bagi orang yang betul-betul nak jaga agama dia, betul-betul nak jaga amal ibadat dia, betul-betul orang yang nak mendekatkan diri pada Allah. Orang yang nak mendekatkan diri pada Allah, dia kena jaga semua sudut. Dari segi percakapan dia, dari segi perbuatan dia dan sebagainya, hatta kepada makan dia pun kena jaga belaka, agar dia ni dalam keadaan bersih kepada Allah Ta'ala. Dan jadikanlah olehmu tempatnya itu tasbih, maka daripada cakap bersia-sia, maka banyakkan bertasbih. Tasbih ini dengan sebut subhanallah, ataupun kita pujilah Allah Ta'ala dengan kalimah apa pun, seperti Allahu Akbar, subhanallah, alhamdulillah. Itu mana? Maka dia kata, tawarlah olehmu dirimu terlebih utama daripada berkata-kata. Tawarlah olehmu diam ke dirimu, diam. Tawarlah olehmu diam terlebih utama daripada berkata-kata. Maknanya kalau kamu boleh banyak diam, itu lebih baik. Tapi jangan diam lalu siapa orang tegur pun tak jawab. Jangan tegur pun tidak jawab, terlalu diam itu tidak boleh tegur. Nanti akan menimbulkan sombong ataupun akan membawa kepada fitnah kepada orang lain. Yang selama ni kita dah bercakap baik-baik, tiba-tiba tak cakap. Jadi orang akan kata apa salah dia? Apa orang tu benci pada dia ke? Dah macam-macam lah fikiran yang timbul. Maka maknanya daripada kita bercakap yang sia-sia, lebih baik kita diam. Diam ni lebih selamat daripada banyak cakap. Kadang-kadang banyak cakap ni menunjukkan kebodohan kita. Kadang-kadang maknanya ada juga yang menunjukkan kecerdikan kita. Kadang-kadang daripada cakap tu orang dapat nilai dah siapa kita. Satu ketika tu saya tidak mengenali seorang itu, tapi saya kenal kawan dia tu, kita kenal lah. Lalu dia panggil saya pun duduklah. Ajak minum, duduklah. Jadi meja. Kita pun duduklah hadapan. Lalu bercakap, bagus dia bercakap. Bercakap dia tentang ilmu tasawuf. Cakap tinggi-tinggi hakikat, makrifat, syariat, macam-macam lah. Tarekat, macam-macam dia cakap tinggi-tinggi. Jadi akhir kali dia pun katalah, dia kata orang-orang yang mengajar semuanya tidak ikhlas belaka, dunia belaka. Habis tu, lepas tu dia tak pergi belajar. Heran kita. Oleh kerana melihat orang lain dunia dapat, lepas tu dia tak belajar. Dia tak pergi kata, orang-orang mengajar saya tak pergi. Sebab apa? Sebab dunia belaka. Dah belajar tak belajar. Jadi dia kata tu depan saya. Kita pun diamlah, tak kata apa-apa sebab dia orang alim. Dia banyak dia bercakap, tapi sedap dengar dia cakap. Mungkin dia ambil ilmu daripada mana. Habis pada tu dia bercakap-cakap, kita pun banyak diam, tak kata apa-apa. Dia pun minta diri. Balik dulu Ustaz, balik dulu. Balik dia pun bangun lah. Bila dia bangun, baru saya perasan dia pakai seluar pendek. Tinggi makrifatnya. Heran saya. Lalu masuk dalam kereta, saya apa? Oh, ini orang yang sudah sampai makrifat pada Allah. Maka bahaya kita dalam berkata-katanya, sebab setiap kata-kata kita ini akan dinilai. Akan dinilai juga. Kemudian kalau kita tidak mampu, kita tidak boleh bercakap dalam satu bidang, lebih baik kita diam. Kalau kita bercakap, nanti orang akan melihat kelemahan kita. Dan jikalau ada pada perkataanmu itu amat fasihat. Fasihat ni fasih. Walaupun kamu ni jenis orang yang fasih cakap, orang yang petah bercakap, orang yang laju bercakap, tapi lebih baik kamu diamlah dalam kadang-kadang. Oleh kamu cakap yang dapat kamu tunjuk kehebatan cakap kamu pun kadang-kadang banyak salahnya. Dengan sebab itu banyak membawa kepada dosa. Sebab tu setengah-setengah ulama mereka banyak diam diri. Diam itu kerana apa? Kerana jaga agar amal ibadatnya menjadi selamat daripada dia banyak berkata-kata. Banyak berkata-kata. Jadi itulah yang paling baiknya. Jadi sebagai orang yang ingin mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala, kita kena fikir satu jalan agar terselamat amal ibadat kita. Kita jangan buat satu perkara tanpa kita fikir amal ibadat kita macam mana. Sebab di negeri akhirat nanti ramai manusia yang melakukan amal ibadat, tetapi apabila dibangkitkan di hadapan Allah sudah tidak ada lagi amal ibadatnya.
Dia buat amal ibadat, dia semayang dan sebagainya, tapi mana pergi amal ibadatnya? Amal ibadat dia sudah hilang. Sudah hilang sebab apa? Sebab di antaranya dia tidak dapat menjaga akal lidah. Jadi siapakah orang yang soleh? Orang yang soleh ni sebenarnya dia merujuk kepada orang yang dapat menjaga anggota dia. Di antaranya anggota lidah dia. Dan nak cari orang yang betul-betul dapat menjaga lidah dia, kalau dia bercakap yang baik-baik, dia tidak bercakap perkara yang sia-sia, cukup susah hari ini. Hari ini cukup susah. Lalu dikatakan oleh Abdullah Al-Haddad 300 tahun dahulu lagi, dia kata pada zaman dia sekarang ini pun nak mencari orang yang bercakap yang baik-baik, meninggalkan perkara munkar pun sudah payah. Zaman dia 300 tahun dahulu. Apatah lagi zaman kita hari ini. Kalau hari ini setengah daripada kita nak cakap bab agama pun malu. Malu ataupun tidak mau. Yang kalau bercakap bab agama kan orang terlebar pula. Jadi takut. Akhir sekali, setiap perbualan, setiap percakapan yang kita dengar, biasanya banyak melingkari pada perkara-perkara yang sia-sia. Maknanya, maka kita kena ubahlah agar kita ini membanyakkan gunakan lidah kita dengan jalan yang diridai oleh Allah. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq letak batu dalam mulut. Letak batu dalam mulut. Dan kita tak perlu lagi tu, kita letak kacang dalam mulut. Maknanya, jadi kita tak sibuk cakap, kita sibuk mengunyah kacang kita. Jadi selamat juga. Maknanya. Dan kenapa gitu? Kenapa? Kerana bimbang. Sehingga kan ada sahabat yang duduk saja dia main lidah dia. Jelai masuk. Seorang lagi. Saya tak ingat dah. Kalau tak silap saya nampak kau. Dia duduk. Kemudian dia jelai lidah. Lepas tu dia masuk pula, jelai lidah. Masuk pula. Sahabat pun tengok main apa pula ni. Pelik-pelik ni. Main jelai masuk. Dia pun tanya, apa yang kamu buat ni? Kenapa kamu buat kejap jelai, kejap masuk lidah tu? Dia kata, aku fikir ke lidah aku. Lidah aku ni. Kerana banyak perkara-perkara dosa datang daripada lidah. Banyak perkara-perkara dosa datang daripada lidah. Sebab tu kalau boleh kita biarlah jangan gunakan lidah kita. Dengan perkara-perkara yang munkar, perkara-perkara maksiat. Sebab lidah ni memang ringan. Sabit lidah ni. Sahabat saya yang terfitnah dulu, kesian juga dia sampai hilang pekerjaan dia. Kerana dia telah bawa, dia gendong tu adik dia, adik puang dia ni gendong. Adik tu adik kandung dia. Jadi orang kampung tak kenal. Jadi sekeluarga datang rumah dia. Lalu dah keadaan macam tu, nak beli kopi pisang masa bukan keluar, dia bawa adik dia naik motor. Dia pula Tok Imam. Orang pun kata Tok Imam apa tu bawa orang pun hari-hari ni. Lalu kecoh lah. Dia tak tahu tu cerita yang kecoh. Kawan tu semayang juga lah jadi imam. Orang nak pandang nak molek dah dia. Kali tiba-tiba tanpa disedari dapat surat kena tukar. Dia pun heran, baru lagi bertugas. Sebab apa kena tukar? Pergi jumpa, tanya, pergi pejabat, tanya. Dia kata anak dapat laporan, tak buat kerja tak molek. Kata buat kerja tak molek apa pula? Anak dapat laporan, dia kata asal bawa orang puan naik motor. Tak kahwin lah. Dan orang mengatakan memang confirm itu bukan isteri atas. Dia pun fikir bila pula tak ada. Fikir teringatlah. Ada sungguh dia kata, betul sungguh. Itu adik anak. Adik kandung, betul adik betul. Jadi terkejutlah kawan tu. Dapat laporan tu pergi keputusan lalu dengan lidah yang disebut tu, akhir sekali kesal daripada tu dia kena tukar. Kena tukar pun, kena berhenti pun Allah Allah tak ingat. Akhir kali dia berhenti kerja tu. Sekarang ni dah jadi tidak jadi tok imam, dah jadi apa pun Allah alam. Tapi itu daripada kesan fitnah, daripada kesan lidah. Daripada kesan lidah ini menyebabkan kita ini membawa dosa. Dosa. Jadi daripada kita ni andai kata lidah daripada kita, andai kata benda-benda itu daripada kita, kita ni daripada mulut kita, kemudian daripada mulut kita pergi kepada mulut orang lain.
Daripada kita seorang jadi 3 orang. Yang 2 orang berkembang tu kita dapat dosa juga. Kemudian daripada 2 orang itu kembang lagi, kita tetap dapat dosa. Semakin banyak berkembang tu, dosa itu akan dapat. Moga-moga orang yang dipitnah itu mengampunkan dosa orang yang memfitnahnya. Kerana apa? Kerana amat besar dosa orang yang menggunakan lidah pada jalan yang tidak dibenarkan oleh syarak. Jadi saya menyeru kepada diri saya dan kepada muslimat sekalian agar marilah kita sama-sama menjaga lidah. Bukan kita katakan kita yang terbaik, tetapi kita memohon kepada Allah agar Allah Ta'ala peliharakan lidah kita. Kerana sesungguhnya dengan lidah inilah yang menyebabkan ramai manusia yang terhumban ke dalam api neraka. Bahkan pada zaman Imam Syafi'i sendiri pun orang apa ni, dengki kepada Imam Syafi'i. Kerana kalau tidak silap Imam Syafi'i masa itu muda lagi, lebih kurang umur 18 belasan tahun rasanya. Ketika dia mengajar di kota Baghdad, dia kata Baghdad habis tok guru hilang anak murid. Bukan hilang kerana apa? Kerana bila dia membuka halaqah ilmu, maka orang bertumpu kepada dia dalam waktu dia yang masih muda lagi ketika itu. Lalu dalam keadaan macam tu, kuliahnya mendapat sambutan yang luar biasa, sehingga kan ada yang tok guru tu mendapat kuliahnya semakin kurang. Bila semakin kurang, ada yang tok guru yang baik, lalu dia belajar Imam Syafi'i. Dan ada juga yang berdengki, sehingga kan dia sanggup mengeluarkan hadis palsu yang mengatakan bahawa ada seorang lelaki dan disebut nama Muhammad bin Idris. Dia ini orang yang jahat, lebih jahat daripada syaitan, disebut dalam hadis. Itu bukan hadis, itu kata-kata orang yang dengki. Lalu disebut dalam hadis, man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Sesiapa yang membawa cerita ataupun mendustai atas aku tak kata dia kata, dia kata aku kata, maka dia telah mengambil tempat duduknya di dalam api neraka. Maknanya selalulah ditengki, dipitnahnya dengan macam-macam, sehingga kan Imam Asy-Syafi'i rantai dan kakinya dirantai, diheret dengan rantai besi jauh berkilo-kilo, sampai daripada tangan dia dan kakinya berdarah. Imam Syafi'i, tangan dan kakinya berdarah. Maknanya daripada kaki dia keluar darah. Dia ada rantai besi, lepas tu ada macam bola besi tu, berat. Kaki, bukan berkilo-kilo perjalanan dia. Maknanya Imam Syafi'i ini akibat daripada difitnah. Kemudian daripada itu Imam Syafi'i pun katanya mati disebabkan 2 perkara. Yang pertama sakit buasanya, yang kedua adalah disebabkan dipukul oleh orang. Itu imam kita. Kadang-kadang kita kenal Imam Syafi'i, kita tak tahu kisah dia. Imam Syafi'i ini kerana mulut manusia yang dengki kepada dia, akhirnya dia dipukul. Bila dia dipukul, mendapat cedera yang berat, sehingga memberi kesan kepada sakit buasanya, akhir sekali membawa kepada kematian. Jadi imam kita Syafi'i itu mati disebabkan fitnah yang kena pada dia, dan dia dipukul, membawa kepada kematian. Jadi jaga-jagalah kita, kalau boleh jagalah lidah kita. Saya berdoa kepada muslimat diri saya, ahli keluarga saya semua, agar Allah Ta'ala memeliharakan kita daripada lidah kita, agar lidah kita jadilah lidah yang berzikir, jadilah lidah yang memuji Nabi, jadilah lidah yang menyebut kebaikan, jadilah lidah yang mendoakan kebaikan. Moga-moga Allah Ta'ala mengampunkan dosa kita. Jadi pesan kepada diri saya dan seterusnya kepada muslimat, yang pertama, banyakkan bercakap yang baik-baik. Yang kedua, banyakkan minta ampun kepada Allah, beristighfar kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan yang ketiga, cubalah bangun pada waktu malam. Dan yang keempat, diam itu lebih baik daripada banyak berkata-kata. Kalau nak berkata-kata, berkata-katalah perkara yang baik-baik. Moga-moga Allah Ta'ala beri kebaikan kepada kita. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim.
We're here on this special day. Our hearts are full of pleasure. A day that brings the two of you close together. We're gathered here to celebrate a moment you'll always treasure. We ask Allah to make your love last forever. Let's raise our hands and make dua like the Prophet taught us. And with one voice, let's all say, Barakallahu lakuma wa baraka alaykuma wa jama'a baynakuma fi khair. Barakallahu lakuma wa baraka alaykuma wa jama'a baynakuma fi khair. From now you'll share all your joys. Through hardship support each other. Together worshiping Allah, seeking His pleasure. We pray that He will fill your life with happiness and blessings, and grant you kids who make your home filled with laughter. Let's raise our hands and make dua like the Prophet taught us. And with one voice, let's all say, Barakallahu lakuma wa baraka alaykuma wa jama'a baynakuma fi khair. Barakallahu lakuma wa baraka alaykuma wa jama'a baynakuma fi khair. Barakallah, 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 Barakallahu lakum wa lana. Barakallahu lakum wa lana. Allah barik lahuma, Allah adim hubbahuma. Allah salli wa sallim ala rasulillah. Allah tub alayna, Allah irda anna, Allah ihdi khutana ala sunnat nabina. Let's raise our hands and make dua like the Prophet taught us. And with one voice, let's all say,